Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni hampa tengok pemandangan lain. Dan motor pun motor lain. Sebab aku lah ada dekat Penang. Dan balik raya lah kan. Hari ni raya keempat. Selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin kepada semua subscribers dan viewers SOG Bikers. Okay, motor yang apa nampak lah ni adalah Honda NSS 250 ataupun Forza 250 lah. Yang aku roket daripada pak aku punya motor untuk nak buat video. Sebenarnya aku ada nak naik belatas daripada balik pulau ni nak pergi ke Batu Uban. So dalam dua itu aku buat video sikit lah. Panah weh, panah Penang panah, Kedah panah, Penang panah, Satu Utara panah. Tengok dekat temperature tu 36 degree kat luar. 36 degree boleh tahan lah. Okay, so aku akan cerita sikit-sikit lah pasal motor ni. Motor ni adalah skuter 250cc, maxi skuter 250cc daripada Honda. 250cc single overhead cam. Power lebih kurang 23 ke 25 somewhere. Zaki yang aku akan tulis dekat screen lah secara exact dia punya power tu. Dan dia punya torque 24 Nm of torque lah. So bila power dengan torque tu lebih kurang, orang kata lah orang kata, dan aku ulang balik lah apa orang kata. Orang kata kalau power dengan torque tu lebih kurang, jadi enjin dia lebih under pressure, below pressure, bukan under pressure, below pressure. So memang lasak dan tahan lama. Dan berat motor ni 185 kilo. 185 kilo. Dan juga dia punya ground clearance 780 mm. So orang kata, nak kata tinggi tak tinggi sangat, dan nak kata berat pun tak berat sangat lah. Berat dan tinggi dia tu macam ngam-ngam lah. So kalau hampa nak buat motor ni atas highway, jalan jauh, dengan dia punya berat tu agak steady lah. So far yang aku dengar pasal motor ni lah, yang orang duk puji pasal motor ni, first dia punya body agak steady atas highway, dan juga dia punya suspension sedap bila main corner. Yang ni yang aku dengar lah kan. Tapi aku ni buat skuter sebenarnya aku sangat-sangat noob. Dia try power memotong agak lemau. Tu bukan salah motor lah. Tu lebih daripada sebab memang skuter macam tu. Skuter macam tu, aku tak biasa bawa skuter. So aku tak pandai sangat nak bajet. Tapi still boleh memotong masa naik bukit. Kira okey lah kan. Dia punya pick up tu still ada lah. Tapi biasalah benda CVT kan, kita tak boleh expect lah dia punya power delivery tu sama macam motor biasa. Tapi main corner steady lah setakat lah. Tapi aku tak main corner agresif sangat tau. Sebab aku dah lama tak main corner dekat bukit ni. Yang tu satu. Kedua, aku memang gayat sikit dengan skuter. Salah satu sebab aku tak beli skuter sebab aku gayat dengan skuter. Aku ada buat satu video 2-3 hari lepas. Tapi video tu aku ada cerita sikit-sikit lah pasal aku punya pengalaman jatuh kat bukit ni macam mana. Tapi aku tak post lagi video tu sebab tak ada nak edit. Video tu kau banyak merepek, banyak menyimpang daripada jalan cerita. So nak kena edit, potong bab tu, potong bab ni kan. Silap-silap video ni keluar dulu. Okay, yang ni video ni lebih kepada first impression lah. Seperti biasa, video-video aku kebanyakan dia cerita pasal first impression. Sebab aku kurang berminat nak cerita spek semata-mata. Sebab benda tu hampa boleh google sendiri. Hampa boleh google sendiri, baca sendiri. Lepas tu bila hampa tengok review, kebanyakannya hanya akan cerita benda yang ikut spek balik ataupun benda yang orang nak dengar saja. Tapi aku punya version, first impression, apa aku rasa, yang tu lah aku cakap. Okay, kita cerita sikit pasal dia punya features. Dia ada features, first dia ada traction control. Benda tu sangat membantu kalau skuter ada traction control. Lepas tu ni, dia punya windshield ni, hampa tak payah manual pakai tangan lah, dia elektronik lah. Memang sangat function lah bagi aku. Aku rasa antara main selling point motor ni. Sebab masa tu pesaing dia, masa motor ni keluar, pesaing dia masih lagi pakai manual. Lah ni dengar cerita pesaing dia pun dah pakai elektronik juga kan. So yang tu features dia. Lepas tu dia ada TFT meter. Dengan Honda apps tu boleh connect dengan phone lah.
Lepas tu dia punya kotak belakang tu, kotak apa? Kotak CVT tu kotak gear lah. Dia kot, dia ESP plus apa benda lah. Dia berkata untuk kurang vibration lah apa, bagi selesa lah. Betul je kot. Aku tak rasa apa vibrate pun. Yang tu satu. Lepas tu dia ada emergency stop light system. Weh, dalam duk kata tak berani oh. Aku boleh tekan juga corner ni oh. Kira steady lah. Wish. Nyaris tu. Hampir-hampir tu. Dia buat gila pakai skuter. So ESS tu kira bila kita brake emergency, 2 brake serentak, dia akan berkelip-kelip lampu belakang lah. So dalam tengah-tengah menyelit tu, kalau ada tiba-tiba kereta nak tukar lorong, hampa pun brake mengejut, orang belakang tahu lah. Yang benda ni sebenarnya penting tau. Sebab baru-baru ni dekat JB, Pasir Gudang punya highway tak silap aku lah, menyelit tak lepas dia brake, orang belakang main hentam dah, jatuh lori meninggal. Aduh, hampa nak menyelit pun tengok lah orang sama kan. Cerita pasal gayat dengan skuter ni, saya aku tunjuk kat hampa. Ni corner depan ni, lepas corner ni, corner kiri ni tempat aku jatuh dengan skuter. Aku jatuh dengan Novo S dulu. Dan aku jatuh tu, aku rasa macam aku tak tahu punca aku jatuh. Laju tak laju kan, nak kata tekan corner lebih sangat pun tak. Tu yang buat aku macam gayat sikit dengan skuter tu. Cerita pasal bukit ni, cerita sikit lah. Ni balik aku punya kampung asal kat balik pulau lah. So balik pulau ni dia dikepung dengan 3 bukit lah. So kita nak keluar pada balik pulau ni memang tak ada jalan lain melainkan naik bukit lah. So kalau hampa pi kerja layan corner, balik kerja layan corner lah. So orang balik pulau ni dia layan corner sehari 2 kali lah. Bukan seminggu sekali, seminggu 2 kali tak, sehari 2 kali. Ni Bukit Kukuy. Bukit Kukus. Bukit Kukus. Dia jalan ni, flyover ni baru siap lah. Baru siap lebih kurang 2021 tak silap aku. 2021, 2022 lebih kurang halai. Tak kisah, tak penting pun. Yang penting dah siap, boleh pakai. Ok, ni kita berhenti traffic light. Lepas traffic light ni hijau, kita tengok dia punya power keluar daripada berhenti tu macam mana. Aku tak boleh nak flat foot dengan kaki aku, sebab dia punya cushion besar. Tapi tak kisah lah. Tak rasa benda tu menyusahkan pun lah. Dan aku punya ketinggian 170 cm. Ngam-ngam 170 cm. Kira aku ni atas pagar antara handsome dengan tak handsome. Tu dia jalan. Woi, toya dah siapa ni, korek tampai. Hei, hari tu duk elok lah jalan. Sekejap depan mula cerita memang SOP kerja dia macam tu. Nak kena tunggu approval ni, kalau tunggu approval tu dah toya. Apa punya SOP kerja, apa punya pasal kan. Bukannya apa cerita SOP tu apa bayar gaji kat aku sikit sambil dengar kan. Tapi still boleh layan. Walaupun jalan dia bertompok. Ni R25 tadi. Okay. Dalam aku duk kata malah ganah-ganah tu, terganah sikit jugalah kan. Sebab ya lah, gian juga sebenarnya nak main corner bukit baru ni. Aku main brake belakang. Aku corner main brake belakang pasal apa apa aku buat ni? Adakah aku dah noob? Okay, sebab skuter kot kan. Dia jadi macam mana, aku buat technical ni, aku tak berapa pandai cerita, pandai fikir sangat. Dia lebih kepada aku feel macam mana aku buat. Dia macam tu kot. Mungkin sebab kami punya, macam aku cerita tadi lah, hari-hari duk naik turun bukit, duk main corner kan. Jadi kami tak belajar pun secara teknikal. Corner ni kena ambil side macam ni, kena turun macam ni lah. Kami tak belajar pun benda-benda tu. Kami just tiba lah. Okey lah, tak tebal sangat line kuning. Aku pernah kena 10 slap dengan CBR 500 aku tu dah dekat line kuning lah. Aku keluar corner, lepas keluar corner pula langgar line kuning, melentun-lentun, 10 slap. Yang ni aku tak berani. Walaupun orang kata apa, nampak macam sempat kan, tapi sebab belah sana kita tak nampak apa duk main, dan dia tak banyak ruang nak sit.
Tapi dia punya tayar standard aku tak tahu tayar apa, tapi melekat lah kena. Steady lah. Tambah dengan ada traction control kan, so tak berapa risau sangat lah. Hampa nak ambil corner tu dia tak takut sangat lah. Okay, hampa tengok lah berapa minit daripada simpang aku keluar rumah tadi sampai sini. Hampa tengok lah berapa minit. Yang tu lah minit jarak masa untuk hampa nak keluar dari balik pulau. Dari balik pulau, kali ni kita dah sampai ke area aku lupa nama tempat. Area Bukit Jamboi lah. Bukit Jamboi, Bukit Dumbak. Bukit Jamboi tu sekolah SK Bukit Jamboi. SMK SK, tak ingat aku. Tapi panas tu, panas. Apa tengok aku baca semalam 15 kes dekat Kedah ke kat mana? Kan seluruh utara 15 kes. Berkaitan dengan panas ni lah, macam stroke haba lah apa semua kan. Dan ada satu kes meninggal, budak ditinggal dalam kereta. Tu pun satu pasal lagi lah. Janganlah tinggal anak dalam kereta bang. Tak kisah apa reason sekalipun, janganlah tinggal anak dalam kereta. Lepas tu dah pi raya tu, turun kereta tu kira dulu, tengok belakang anak-anak dulu. Janganlah duk turun seronok pergi salam semua, lepas tu balik menyembang kan. Kita tak tahu lah yang terjadi tu apa kes yang sebenarnya. Aku bagi contoh lah kan. Bagi contoh, nasihat. Bukan marah, nasihat. Aku sebenarnya nak PJ ni, nak pergi print grant. Sebab aku esok lusa nak masuk Thailand. Tapi aku tak buat video lah masuk Thailand, sebab aku masuk dengan kereta bukan dengan motor. Cuma tu lah, sia-sia. Grant aku duk ada kat JB. Aku lupa nak bawa balik. Nak kena pergi print lain. Ni apa tengok, tak boleh flat foot lah. Kiri kanan tak boleh flat foot. Sebab dia punya seat memang sangat-sangat lebar. So ada pro and cons lah. Pro dia, seat dia sangat selesa. So kalau hampa nak jalan jauh tu, boleh sandak, dia support kita punya pinggang. Lepas tu kaki boleh lunjuk kat sini. Yang tu dia punya pro. Dia punya con, disebabkan seat dia tu lebar, besar, jadi dia punya mengangkang lah. Kita duduk dalam keadaan mengangkang tu, jadi susah sikit lah kita nak flat foot. Tapi bagi aku benda tu tak mustahak sangat lah bab flat foot ni. Dan untuk siapa-siapa yang selalu tanya, saya tinggi sedemikian lah, boleh ke pakai motor ni? Saya pendek, boleh ke pakai motor tinggi? Tak ada masalah sebenarnya. Bila hampa berhenti, hampa tak sebelah kaki, bukannya tapak dua belah kaki. Tak ada keperluan pun untuk hampa menapak dua belah kaki kan. Kalau kita belajar dekat driving school dulu pun, kaki kanan standby kat brake. Memang tak digalakkan pun nampak dua belah kaki. Siapa hampa duk tanya sangat? Hey! Sorry. So itulah jawapan untuk siapa-siapa yang pendek tapi nak pakai motor besar. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh sangat-sangat, tak ada masalah. Sebab memang format kita belajar menapak sebelah kaki. Dan menapak sebelah kaki tu, tapak kaki kiri, sebab kaki kanan standby dekat brake. Itu untuk keselamatan. Okey, selesai sudah proses ambil salinan grant dekat JPJ. Lah ni dia pakai mesin kios tau no. Aku baru tahu. Senang ke kan? PP boh nombor IC, cucuk IC, lepas tu thumbprint, boh nombor plate kereta. Scan bayar duit, dia print. Tak sampai 5 minit lah, punya cepat. RM20 apa, tak mahal mana, kira senang lah. Selesai dah lah. Itulah aku nak sambung cerita sikit-sikit lagi lah pasal motor ni. Corner dia agak steady. Agak steady, cuma aku yang macam takut-takut lagi nak tekan. Dan dia punya suspension tu tak membuai lah time corner. Puas hati lah. Okay, sambung cerita sikit lagi pasal dia punya spek. Sebab tadi ada yang aku lupa cerita. Okay, dia punya tangki 11.7 liter. 11.7 liter. Dan dia tak ada meter. Dia punya meter tak ada bar. Dia cuma tunjuk baki minyak lah, berapa mileage lagi boleh pergi. Tapi okey lah bagi aku. Aku isi full tank duk ada 300 lebih. Sampai hari ni aku duk naik 2-3 hari ni pun duk ada 306 lagi. Kira okey sangat lah kan. Kira jimat minyak lah. So kalau hampa nak buat daily tu, aku rasa tak ada masalah lah. Nak buat pergi kerja memang selesa. Dengan boleh lunjuk kaki atas highway, boleh relax. Cuma dia punya top speed, aku tengok dalam YouTube takat 142 km sejam sahaja. Tapi boleh lah. Orang yang beli skuter ni dia tak fikir nak laju sangat. Okay, yang tu spek pasal minyak kan, tangki dia. Lepas tu dia punya kargo ni boleh masuk 2 biji helmet. Kalau helmet tu tak besar lah. Kalau helmet besar mungkin sebiji saja, ataupun mungkin tak boleh terus. Tadi aku try helmet aku ni macam tak boleh.
Tapi aku tak tahu lah, aku boleh ejah-ejah lagi bagi muat kan. Lepas tu pula dia punya harga. Mana boleh cerita tak cerita harga. Harga kena cerita lah. Harga dia RM25,888. Base price. MSRP lah yang tu. Tapi kalau kedai makak ke apa ke, aku tak tahu lah. Tu apa, jangan tanya aku. Apa survey lah kat kedai-kedai kat rumah pun. Dan untuk harga ni bagi aku agak berbaloi. Sebab dia punya build quality lah. Fit and finish dia tu agak premium jugalah. Dan dia punya features pun ada lah kan. Cuma kalau hampa tanya aku apa negatif side yang aku boleh nampak setakat lah, aku tak suka dia punya TFT meter ni. Sebab dia bagi plastik. Cover luar dia tu plastik. Tak tahu lah dalam kaca ke apa, tapi TFT meter plastik kan. Patutnya hampa bagi lah kaca kan. Tapi kalau plastik dia tu sekadar dia punya cover luar, mungkin ada kelebihan dia kan. Kalau benda tu rosak, hampa cuma tukar cover luar saja. Tapi aku lagi suka TFT meter macam CM motor lah. Dia bagi kaca, dah lah kaca. Apa curve pula kan, memang nampak premium gila lah. Yang ni tak dia nampak TFT meter biasa lah. Yang tu sajalah kalau benda negatif yang aku nak komen. Lepas tu dia punya power delivery biasalah skuter kan. Takkan kita nak kata benda tu sebagai satu negatif kan. Tak lah. Cuma yang tu capability skuter takat tu saja. Okey geng. Apa tengok pemandangan sikit. Oh cantik pemandangan. Hari-hari balik kerja tengok pemandangan ni seronok. Hai, rindu pula aku nak balik duduk Penang. Kalau aku duduk Penang, aku rasa hari-hari boleh buat video tempoh kerja. Okey geng, aku rasa tu sajalah video untuk hari ni. Minta maaf banyak kalau kata sepanjang bulan puasa hari tu tak ada satu video pun keluar. Sebenarnya bukan aku tak buat video, aku tak dan edit. Aku dan buat tapi tak dan edit. Okey geng, aku rasa tu saja video untuk hari ni. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.